billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Alin Atira binti Muhammad Samsudin, nombor matrik 059033. Saya dan ahli kumpulan saya akan bentangkan hasil tugasan kami, iaitu tugasan bertulis yang bertajuk Keberanian Rasulullah dalam menegakkan panji Islam. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan keberanian. Keberanian ini ia merujuk kepada sikap dan kesungguhan yang dengannya seseorang tu berada dalam keadaan, dalam situasi yang berbahaya, yang mana ia menghadapi dan bertindak balas dalam keadaan yang ketakutan dan berisiko. Keberanian juga ia merupakan satu kebajikan kepada manusia yang mana memaksa untuk melakukan sesuatu tindakan tu walaupun merasa takut dan takut akan kesulitan yang harus dirasai ataupun kesulitan yang harus diatasi olehnya. Ini kita boleh ambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ayat yang ke-45 yang memberi maksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Wada'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan munira. Ayat yang ke-46 yang memberi maksud, dan juga sebagai penyeru, yakni umat manusia yang seluruhnya, kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Di sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, seluruh umat manusia, supaya memberi contoh dan tauladan yang baik dan memberi ajaran yang benar kepada umat manusia. Maka kita dapat lihat bahawa bentuk kepemimpinan yang berlandaskan ajaran Islam mestilah disokong oleh tahap keberanian yang tinggi, terutamanya dalam menegakkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka dengan itu, dengan adanya nilai keberanian, maka akan wujudlah nilai tambah ataupun akan wujud dalam diri seseorang itu, dalam diri individu itu yang bergelar umara, kerana berjaya menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, objektif tugasan. Tugasan kami ini mempunyai dua objektif yang dipersembahkan, iaitu yang pertama, menerangkan tentang keberanian Rasulullah dalam menegakkan panji Islam, iaitu keberanian Rasulullah dalam medan perang dan keberanian baginda dalam berdakwah. Yang kedua, objektif yang kedua pula ialah menghayati sifat-sifat keberanian Rasulullah memimpin ummah dalam menyampaikan kebenaran. Di sini kami menjelaskan sedikit sebanyak akan akhlak-akhlak peribadi baginda sebagai seorang pemimpin dalam memimpin ummah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Damia binti Wan Azmi, nombor matrik 060763. Saya akan membentangkan secara ringkas tentang keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang. Peperangan adalah suatu perkara yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali pun mengecualikan diri dari medan perang, tetapi sebaliknya baginda berjuang tanpa rasa takut di barisan paling harapan bagi menentang musuh.
Posisi yang membuatkan baginda SAW selalu menjadi pusat perhatian di antara para sahabatnya. Inilah yang menjadikan baginda SAW pemimpin yang ditaati dan disegani. Bukan sahaja kerana baginda seorang utusan Allah SWT, bahkan tatkala mereka melihat keberanian baginda SAW, jika dibandingkan dengan diri mereka sendiri pun tidak ada galang gantinya. Keberanian Rasulullah SAW di Perang Badar. Peperangan Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 13 Mac 624 Masihi. Peperangan ini merupakan peperangan besar pertama antara umat Islam dan juga kaum musyrikin Mekah. Jumlah anggota tentera umat Islam yang menyertai Perang Badar adalah sebanyak 313 orang sahaja. Mereka perlu berdepan dengan tentera kafir Quraisy yang berjumlah 1,000 orang. Keberanian baginda SAW. Peperangan Badar telah berlangsung dengan hebatnya di bawah pimpinan Rasulullah SAW, di mana tentera Islam yang berada di bawah pimpinan Rasulullah SAW telah dibantu oleh Allah SWT. Ketika berperang, baginda adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan merupakan orang yang paling banyak ditimpa kesulitan. Riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Kemenangan kaum muslimin dan keberanian Rasulullah SAW yang sangat tinggi telah membuahkan hasil apabila akhirnya dapat memberi satu kesan yang luar biasa terhadap seluruh umat Islam. Keberanian Rasulullah SAW di Perang Hunain. Peperangan ini pula terjadi pada 3 Syawal tahun ke-8 Hijrah atau 630 Masihi. Tentera muslimin terdiri daripada 10,000 umat Islam yang membuka kota Mekah dan 2,000 lagi adalah mereka yang baru sahaja memeluk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Sifat sombong kaum mukminin membuatkan mereka lupa diri. Mereka menyangka bahawa mereka tidak akan kalah kerana jumlah mereka lebih banyak daripada musuh. Kaum mukminin telah diserang di lembah Hunain dan mula kacau balau dalam peperangan Hunain. Keberanian baginda SAW, baginda tidak mundur, apatah lagi mengaku kalah. Walaupun para sahabat baginda sudah ramai yang telah lari meninggalkan baginda. Bahkan dalam keadaan baginda dihujani dengan anak panah, baginda tetap teguh berjuang. Dengan hanya menunggangi keldai, baginda menyerang musuh sambil meneriakkan nama baginda. Sedikit pun baginda tidak gentar. Baginda menjadi benteng kekuatan yang menjadi tempat perlindungan bagi sahabat-sahabatnya sehingga hati para sahabatnya menjadi tenteram dengan keberadaan baginda di tempatnya. Bukti keberanian lainnya juga terlihat ketika baginda turun dari belakang keldai dengan sangat tenang, padahal pasukan kafir sedang galak mengepungnya. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Sikap seperti ini tiada lain hanyalah kerana baginda SAW percaya kepada Allah SWT dengan sepenuhnya dan bertawakal kepadanya bahawa Allah SWT pasti akan menolongnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nabila Husna binti Tuku Hasim, nombor matrik 059444. Saya akan menyambung pembentangan sahabat saya pada keberanian Rasulullah dalam berdakwah. Seperti yang diketahui, Rasulullah merupakan seorang Nabi yang dilantik sebagai Rasul yang terakhir bagi membimbing umat manusia. Baginda merupakan utusan yang terakhir atau lebih dikenali sebagai Khatamul Anbiya yang membawa maksud penutup bagi sekalian Nabi. Perutusan baginda adalah merupakan satu anugerah kepada umat manusia kerana baginda dapat memberi syafaat kepada umatnya di akhirat kelak. Setelah dilantik menjadi Rasul, baginda telah menyampaikan dakwah dengan dua cara yang sangat efektif. Yang pertama ialah dakwah secara sirriyah, iaitu sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun di Makkah Mukarramah. Dakwah ini hanya dituju kepada ahli keluarga terdekat, sahabat karib serta keluarga besar baginda sahaja. Antara golongan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang yang terawal dalam memeluk Islam adalah dari kalangan wanita ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, lelaki ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hamba adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, sepupu baginda ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, daripada kalangan kanak-kanak pula adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Cara dakwah yang kedua ialah secara
yakni terang, mengundang Bani Hashim dan beberapa daripada kalangan Bani Al-Muttalib untuk berkumpul bagi mendengar apa yang ingin diperkatakan oleh Nabi. Namun hampir semua kerabat baginda telah menentang baginda kecuali bapa saudara baginda, yakni Abu Talib. Abi Talib telah menyokong serta membantu Rasulullah dalam menyampaikan ketauhidan kepada umat manusia. Setelah mendapat sokongan daripada bapa saudara baginda, baginda dengan berani dan penuh keyakinan berdiri di atas sofa lalu menyeru, "Wahai sekalian manusia!" Lalu orang ramai telah berkumpul pada kata Rasulullah dan Rasulullah mengajak mereka kepada tauhid. Lalu Abu Lahab menyahut seruan Rasulullah seraya berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun wahyu Allah melalui surah Al-Masad. Sejak peristiwa itulah dakwah Nabi tersebar luas. Kemudian turunlah firman Allah yang telah memerintahkan bagi Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Seterusnya, keberanian Rasulullah dalam menyebarkan dakwah. Yang pertama ialah membangunkan Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama dibina dalam Islam yang terletak di daerah Quba itu sendiri. Pembinaan masjid ini merupakan asas kepada ketakwaan umat Islam. Masjid ini merupakan masjid yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 108 yang bermaksud, "Janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid yakni Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mulianya, yakni wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan serta mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan dirinya zahir dan batin." Keputusan untuk membangunkan masjid ini adalah menunjukkan keberanian Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah kepada umat Islam. Hal ini demikian kerana pembinaan masjid ini ketika penerimaan Islam belum meluas secara menyeluruh adalah merupakan satu risiko kerana penentangan. Keputusan untuk membangunkan masjid ini adalah menunjukkan keberanian Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah kepada umat. Hal ini demikian kerana pembinaan masjid ketika penerimaan Islam belum meluas secara menyeluruh adalah merupakan satu risiko kerana penentangan terhadap Islam pada ketika itu sedang hebat. Namun Rasulullah telah memberanikan diri untuk membina Masjid Quba ini bagi menunjukkan akan ketakwaan orang-orang beriman kepada masyarakat. Selain itu, masjid ini juga merupakan tempat atau pusat penyebaran dakwah-dakwah Islam kepada masyarakat sekeliling. Masjid tersebut juga menjadi pusat pengumpulan umat Islam bagi bermusyawarah dan sebagainya. Yang kedua ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam peristiwa hijrah. Rasulullah telah mempersaudarakan sahabat baginda atas dasar persamaan dan kebenaran. Persamaan yang diertikan di sini adalah semua manusia adalah sama, tidak mengira kulit, bangsa dan sebagainya. Namun yang membezakannya adalah tahap keimanan seorang muslim tersebut. Golongan Muhajirin atau penghijrah adalah kaum Quraisy yang memeluk Islam dan mengikut Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala golongan Ansar atau pembantu terdiri daripada suku kaum Aus dan Khazraj. Golongan Muhajirin dan Ansar ini adalah merupakan dua kaum yang mempunyai pengaruh yang kuat. Peristiwa ini telah menzahirkan kasih sayang antara umat Islam yang sangat utuh sesama mereka. Hal ini demikian kerana mereka yakni Muhajirin sanggup mengorbankan segala harta mereka serta keluarga mereka demi mengikuti Rasulullah SAW dalam menyebarkan syiar Islam. Manakala kaum Ansar sanggup memberikan sesuatu yang berbentuk isteri, harta serta tempat tinggal semampu mereka kepada kaum Muhajirin. Peristiwa ini telah menunjukkan keberanian Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan beberapa suku kaum yang sangat kuat pegangan mereka terhadap kepercayaan mereka sebelum Islam. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahawa keberanian Rasulullah SAW dalam memupuk semangat persaudaraan sesama golongan Muhajirin dan Ansar yang pada akhirnya telah membuatkan hubungan persaudaraan itu kuat serta kukuh dalam menyebarkan Islam, serta peristiwa tersebut telah membuatkan pengislaman masyarakat setempat sentiasa meningkat dari hari ke hari.
Oleh itu, jelaslah bahawa keberanian Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar telah membuatkan Islam semakin teguh berdiri. Sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Natasha binti Muhammad. Nombor matrik saya 059460. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Mari kita tahu apa itu maksud kepimpinan. Kepimpinan merupakan satu tugasan yang diberikan kepada seseorang yang mampu untuk menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Menurut pandangan Islam, pemimpin bukan sahaja mereka yang bertanggungjawab ke atas urusan pentadbiran dengan baik, malah mereka merupakan antara idola yang menjadi ikutan kepada masyarakat di dalam semua gerak-gerinya, perkataan, perbuatan dan tindakan sentiasa menjadi perhatian kepada pengikut dan lawannya. Di dalam Islam, idola utama sebagai pemimpin mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah merupakan penyampai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat mengenai Islam dan tanggungjawab manusia di atas muka bumi ini. Antara peristiwa yang menunjukkan sifat kepimpinan baginda iaitu semasa penhijrahan Rasulullah dan orang Islam Mekah ke Madinah akibat dipulau oleh masyarakat kafir di Mekah. Di Madinah, Rasulullah berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Malah Rasulullah SAW juga membentuk piagam Madinah bagi melindungi masyarakat Madinah dan hak-hak mereka daripada dicerobohi oleh orang luar. Antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah menyatukan hubungan antara Muhajirin dan Ansar. Berkat hubungan persaudaraan yang telah terjalin, ikatan dapat diteguhkan dan hal ini memberi impak positif terhadap usaha dakwah dan pembinaan di dalam negara. Dari situ, Masjid Nabawi telah didirikan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat dan dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Tujuan utama masjid dibina kerana masjid merupakan tempat penyebaran dakwah. Di samping itu juga, masjid merupakan tempat terbaik untuk menyucikan jiwa, memperkuatkan nilai moral dan kemanusiaan dan mengeratkan hubungan silaturahim umat Islam. Pada peristiwa pembukaan kota Makkah, Rasulullah dan tentera Islam menuju ke Kaabah dan mereka telah memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah sambil bertakbir. Rasulullah SAW juga telah memberi pengampunan kepada orang-orang kafir Quraisy, antaranya Washi, Hindum bin Utbah dan Akramah bin Abu Jahal. Kemuliaan akhlak Rasulullah yang memaafkan musuhnya tanpa melakukan sebarang kecederaan kepada mereka telah membuka hati mereka untuk memeluk Islam. Rasulullah SAW juga menunjukkan kepimpinan dalam menyampaikan dakwah menerusi akhlaknya. Rasulullah SAW sememangnya terkenal dengan gelaran Al-Amin kerana sifat amanah yang dimilikinya. Malah baginda juga memiliki sifat siddiq, tabligh dan fatanah. Antara tokoh kafir Quraisy yang menentang Rasulullah namun pada akhirnya memeluk Islam kerana akhlak Rasulullah ialah Suhail bin Amru. Beliau merupakan pakar strategi dan bangsawan yang sangat terkenal di kalangan kafir Quraisy. Semasa pembukaan kota Makkah, Suhail memohon keamanan terhadap dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjanjikan keamanan daripada Allah kepada beliau dan baginda turut mengingati para sahabat supaya tidak melakukan apa-apa kepada Suhail. Layanan yang diberikan oleh Rasulullah dan orang Islam ini telah menambat hati Suhail bin Amru. Sejak itu, beliau memeluk agama Islam dan Menurut buku 100 Most Influential in the World yang dikarang oleh Michael H.R. yang menobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang berpengaruh di dunia dan menjadi pemimpin yang agung sepanjang zaman. Bagaimana Rasulullah SAW boleh dinobatkan sebagai pemimpin agung? Untuk menjadi pemimpin yang dipercayai oleh pengikutnya, seorang pemimpin mestilah bijak dalam mengatur kata-kata dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Akhir sekali, Rasulullah SAW seorang pemimpin yang adil. Bersikap adil semasa memerintah merupakan kunci kepada kemakmuran suatu negara. Hal ini boleh dilihat semasa tempoh pemerintahan Rasulullah, tiada sebarang rungutan atau bantahan yang diterima oleh kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy mengenai penyelewengan pentadbiran baginda. Hal ini menunjukkan baginda sememangnya seorang pemimpin yang agung dan adil kerana baginda tidak pernah bersikap pilih kasih kepada umatnya.
Baginda juga membagikan hak-hak kepada rakyatnya dengan sama rata. Tiada istilah kaya atau miskin di mata baginda kerana baginda memberikan layanan sama rata tanpa membezakan status mereka. Rakyat pula tidak pernah segan atau malu untuk menemui Rasulullah sekiranya mereka mempunyai masalah. Baginda tidak menetapkan syarat atau protokol untuk menemuinya. Rakyat yang menemui Rasulullah akan dilayan dan didengari masalah mereka. Malah, baginda tidak pernah sombong atau malu untuk berpelukan dengan rakyatnya kerana baginya seorang pemimpin yang baik mestilah pemimpin yang dekat di hati rakyatnya. Akhirul kalam, saya merumuskan bahawa beraninya Rasulullah ini sehingga baginda dijadikan benteng oleh tentera Islam sebagai tempat perlindungan. Beraninya Rasulullah ini yang mana ketika menentang musuh, bagindalah orang yang paling dekat melawan musuh walhal yang paling banyak timpa kesulitan. Melalui dakwah baginda pula jelaslah pengorbanannya menegakkan Islam, pengorbanannya dalam menegakkan Islam, memperjuangkan panji Islam ini. Alhamdulillah, ajaran ini sampai ke hari ini untuk kita amalkan dan merealisasikan dalam kehidupan seharian. Sungguh tidak boleh dinafikan lagi bahawa akhlak baginda sebagai seorang pemimpin dapat meningkatkan keimanan kita ini sebagai umat Islam. Maka dengan itu, sampai di sini sahajalah pembentangan daripada kumpulan saya tentang hasil tugasan kami yang bertajuk Keberanian Rasulullah dalam menegakkan panji Islam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى